Hai, bertemu kembali kita. Saya tak pernah gelak. Okey, sebenarnya bila kita ketawa tu sebenarnya kita ada mengeluarkan satu lain sekali lah. Mengeluarkan satu molekul-molekul yang bagus. Okey, okey. Okey, jangan lupa subscribe, share dan komen. Lepas tu jangan lupa follow akak dan banyak lagi info-info yang akan nak bagi tahu you all supaya you all lebih ada alert. Kita sebenarnya kena ada conscious in our life. So macam mana kita nak jadi conscious tu, maknanya kita ni tahu okey, kita berdiri di atas bumi. Ada orang dia tak berdiri kat atas bumi tahu. Dia diri dia dekat sini tapi fikiran dia melayang. Kita tak nak jadi macam tu. Kita nak kita jadi seorang yang sangat bertanggungjawab dan sangat menitik beratkan apa yang kita perlu buat sebagai manusia. Itu intro dia. Okey. Sebenarnya semalam akak sebenarnya teringat kisah lama. Okey, akak punya Kelisa dulu tu, akak pakai dia 16 tahun. Okey, akak rasa tak ada orang pakai kereta sampai 16 tahun. Okey, cuma dia belum meletup je. Okey, berasap sudah. Dengan air kering. Rupanya bila akak pergi baiki kereta tempat yang salah. Dia ambil semua original. Ya Allah, inilah orang kata bila kita susah, kita jatuh ditimpa tangga kena tek ayam. Itu benda yang biasa. Bila kita tak ada duit, kita teringin makan KFC. Betul tak? Sebab kita jalan-jalan lalu-lalu bau KFC kita teringin. Ya Allah, sekarang ada beribu-ribu ringgit, teringin KFC tak ada. Kita tak makan dah KFC. Itu lumrah kehidupan. Benda tu biasa, okey. So akak teringat dulu, okey, akak bawa Kelisa tu semasa akak susah, okey. Semasa akak susah, akak nak bagi tahu you all, okey. Kita susah, tak ada siapa yang tolong, tak ada siapa yang pandang kita. Itu biasa. Siapa yang nak dengan orang susah? Siapa yang nak? Kecuali kalau hati dia bersih, hati dia murni, dia akan tolong. Akak adalah beberapa kawan yang memang adalah sifat begitu, okey. Masa tu akak tak ada duit. Lepas tu bila dia datang rumah akak, dia cakap, kesian kau. Padahal dia driver. Kesian kau. Aku bagi kau 500. Kau beli ni 3 getah. Itu driver, bukan orang kaya. Tapi sebenarnya orang yang susah lah yang akan tolong kita. Gitulah lebih kurang. Sebab dia tahu, feel macam mana jadi orang susah tu. Macam tu juga akak. Okay? Kalau diberi peluang, okay, sama ada untuk menjadi seorang yang miskin, sebab akak pernah miskin, ataupun seorang yang kaya, akak memilih untuk menjadi kaya. Kenapa akak memilih untuk menjadi kaya? Kerana kaya tu kita ada setting mind yang sangat tenang. Okey? Tipulah orang kata, alah jadi senang pun susah hati. No such thing. No such thing. Menjadi orang senang, kau akan susah hati. Kenapa Bila orang tu dia tak kaya, tapi dia kata, kalau menjadi orang senang tu belum tentu bahagia. Hello. Buka mata, buka diri tu. Buka mata, buka diri, buka hati. Janganlah kita tengok orang senang, kita rasa macam alah dia senang, bukannya ni dia, alah dia ni. Kita harus macam mendoakan dia. Satunya. Nombor 2, kita harus celebrate dia kalau dia kaya. Gitu. Bukannya kita kutuk dia. Itu dah salah. Sebab apa? Okey, dia macam ni. Okey, ini orang kaya. Kita dekat sini.
bila kita mengutuk dia, kita takkan sama vibration dengan dia, takkan sama. Okey, bila kita kaya, bila orang tu kaya, okey, kita ni suka tengok dia. Dia akan jadi sama gini. Dia jadi sama. Vibration dia akan sama. Mana tahu, okey, orang yang kita tengok kaya ni, lalas kita pun follow dia. Dia gitu, okey. So, okey. Gearbox ni dia macam ni. Kereta tu dia rosak gearbox, okey, rosak. Akak tak nak ceritalah siapa yang rosakkan kan. Lepas tu dia tunggu setengah jam baru dia bergerak. Okey, bila akak start enjin, lepas tu bila akak dah hantar barang dekat customer pun nak babai-babai. Akak cakap, tak apalah, you masuklah dulu. Sebab kita malu kan? Takkan kita nak cakap, saya setengah jam baru bergerak. Kan? Tak apa, you masuk dulu. Lepas tu orang tu pun macam, tak apalah, I nak babai you. Tak apalah, tak payah babai. You masuklah rumah dulu. Dia tak nak juga kan? Sebab ramai sebenarnya orang yang baik kan dekat muka bumi ni. Dia macam, tak apalah, I nak babai you. Tak apalah. Tapi lala kita kena cakap juga. Sebenarnya I punya kereta ni nak kena biar enjin dia panas selama setengah jam. Tapi memang betul-betul setengah jam. Okey, bila akak masuk gear D tu, okey, dia akan melompat pada waktu yang akak tak jangka. Habis hidup aku ni terkejut-terkejut je. Itulah sebab dulu akak ada anxiety because kita ada satu kerisauan, kita ada satu kebimbangan. Duit tak ada nak ganti. Hello, siapa nak tolong kau? Ada ke orang nak bagi kau 500, 1000? Ada ke? Tak ada orang yang akan tolong kau, okey? Kecuali diri kau sendiri. Engkau yang ada rasa macam aha tu yang kena ada, yang harus kau fikir, apa aku kena buat dalam hidup aku untuk memperbaiki kehidupan aku seharian dan untuk menyenangkan siapa-siapalah yang kita bela ni. Gitu. Itu sebablah bila ibu tunggal tu, dia selalunya kuat semangat sikit sebab dia tak rely on anybody. Dia tak perlukan siapa-siapa dan dia tak rasa pun ada orang akan bantu aku kecuali diri aku sendiri. Itu dia. Lepas tu, bila masuk gear D, okey, dia akan melompat. You bayangkan kereta melompat. Okey, tak ke you akan terkejut-terkejut. Lepas tu kalau dia bagi tahu, tak apa. Bila masa dia nak lompat. Hidup ni kan, ya Allah. Lepas tu ada jugalah yang macam makcik akak yang dia tahu kereta akak macam tu. So, dia kata, apa yang kita orang perlu buat? Boleh tak korang tolak? Kalau nak cepat sikit, korang tolak. Jadi diorang ni tolak. Bila dia dah bergerak, dia cepat sikit lah. Dia tak adalah setengah jam. Dia macam beberapa minit, dia macam bergerak macam itulah. Ya Allah Tuhan, Ya Rabbi, Ya Rasul. Itulah pengalaman hidup akak yang akak rasa ada manis dia. Okey, ada manis dia. Tengah-tengah bawa, tiba-tiba tiba-tiba mati enjin. Macam, kenapa pula mati enjin? Minyak tak ada. Habis mata aku ni tak boleh ke tengok ke bawah ke tak ke minyak tu. Pergi ke ke tempat minyak tu, bawa pula botol pula nak kena kering lah, tak boleh basah kan botol tu. Beli pula pakai shilling. Ni memang orang-orang yang susah saja yang tahu macam mana dia punya dia punya seronoknya ambil shilling, tak malu. Okay, kenapa kita tak malu? Because this is my life kan, this is my money kan. Buat apa kita nak malu? Ada orang semua malu, semua benda malu, semua benda takut. Bagi akak sebenarnya tak takut. Sampaikan akak ada rahsia tau sebenarnya nak beritahu you all. Sampaikan akak boleh tengok hantu. Jeng jeng jeng. Okey, akak boleh tengok hantu umur akak 30 tahun. Okey. Hantu ni sebenarnya dia memanglah makhluk Allah dan kita tak perlu takut. Kenapa akak cakap kita tak perlu takut? Sebab dia sebenarnya tak boleh pun sentuh kita. Itu kalau orang yang tak tahulah.
Okey, sekarang ni akan nak beritahu you all, sebenarnya hantu tidak boleh sentuh kita. Okey, dia boleh bisikkan, dia boleh bisik dengan kita, dia boleh bercakap dengan kita. Tapi dia sebenarnya tidak boleh sentuh kita. So, tipulah kalau orang kata, aku kena tolak hantu lah, kena ni lah hantu lah, kena terajang dengan hantu lah, apa semua. Tak betul. Okey, hantu tu memang tak boleh sentuh pun kita. Okey, yang dia boleh buat hanyalah bisikan-bisikan. Okey, macam mana kita nak bezakan bisikan hantu dengan bisikan naluri yang betul-betul yang naluri kita yang paling dalam. Kita kan ada macam satu kiri cakap yang tak elok, satu kanan cakap yang elok. Kadang-kadang kita ni nak buat baik ni. Yang kiri cakap, tak payahlah, kau simpan je lah duit kau. Itu kan syaitan. Nama dia syaitan rajim. Lah kau pula macam hantu pula. Okay, syaitan rajim. Lepas tu yang sebelah kanan pula cakap, bagi je lah kan. Apalah sangat, duit kan senang. Kau kan senang cari duit. Gitu. Dia ada dua. Okey, dia ada dua suara. Okey, last ni kita ikut cakap siapa. Itu pilihan kita lah. Okey, pilihan kita sama ada kita nak menjalani hidup kita untuk lebih baik ataupun untuk lebih jahanam. Dia ada dua, okey. Lepas tu akak ada melihat hantu tu pada awalnya akak sebenarnya J kan, you all tahu kan kuda yang mana tu kan. Bila kita J ni banyak orang minat. Bila banyak orang minat, banyak orang buat kita. Jadi bila orang buat kita tu sebenarnya kita ni selalulah sakit. Okey, bila kita sakit tu Allah tu akan bagi kita satu hadiah. Hadiahnya ni lah. Cumanya akak tak nak jadi bomoh. Sebab jadi bomoh tak boleh kaya. Ada ke bomoh kaya kat sini? Habislah bomoh. Bomoh apa? Hentam aku lepas ni. Okey, sebab memang akak memang boleh menilik. Okey, boleh buat air untuk penawar. Dan boleh juga melihat, scan orang tu sakit apa. Dahsyat kan? Nampak macam ni Kak Lydia. Ya Allah, Kak Lydia punya banyak kelebihan. Itu Allah yang bagi. Dan I akan buat jika perlu sahaja. Jika perlu sahaja. Okey. Okey, macam mana kita nak menjadi, nantilah Kak cerita lagi pasal kisah hantu tu next episode. So you all kena subscribe dulu, share, lepas tu kena komen banyak-banyak dan kena bagi tahu kawan-kawan you all kena subscribe sebab akan nak bagi you all hadiah ni. 100 pemenang. Siapa yang subscribe tu akak akan pilih daripada 1000 tu, akak akan pilih siapa yang dapat wang tunai dengan gift barang-barang Serin, barang-barang produk akak lah. Okey. Satu je, okey. Cara kita nak menerima takdir kita, okey, dengan lapang dada. Sebenarnya apa saja yang berlaku dalam hidup kita sebenarnya ada dia punya time frame dia. Dia tidak akan menangis seumur hidup. No. Tak ada macam tu. Okey, katalah kita susah. Okey, kita susah, kita menangis, kita meraung ke apa sekejap lah, seharilah menangis. Besok bangunlah. Kan? Jadilah manusia yang normal. Biasa takkanlah kau nak menangis sebulan, setahun, 5 tahun. Tak akan jadi gitu. Dan Allah tu tidak akan buat kita manusia ni, kita tidak boleh dia tidak pernah menzalimi hambanya. Dia tidak akan bagi kita satu dugaan tu yang kita tidak boleh mendigest. Mestinya dia tahu kita mampu pun. Aku bagi kau macam ni sebenarnya biar kau belajar. Biar kau belajar bersabar. Biar kau belajar apa je pengalaman hidup. Supaya kau tidak dipijak-pijak. Okey, walaupun kau dipijak-pijak pun, tak apalah, bangunlah kan. Nak buat macam mana kalau kita kena pijak pun. Kan, okey. Lepas tu kita harus menerimanya dengan reda. Okey, apa dia reda? Reda tu kita ikhlaskan segala apa yang berlaku dalam hidup kita. Okey, mudah-mudahan ada kebaikannya. Itu benda yang akak ada dalam diri akak yang tak ada dekat orang lain. Tiba. So, memang apa-apa benda pun kita kena ikhlas. Sebab apa kalau kita ikhlas tu, kita bersyukur, ikhlas dan kita reda. Bila kita ada
tahap gitu, kita dah tak ada hutang. Hello, kau buatlah aku apa-apa benda pun, aku tetap takkan rasa apa, aku tetap takkan berhutang dengan kau. Sebab tu aku punya mind, aku punya muka sangat tenang. Macam, kenapa muka you tenang sangat? Kenapa bila you cakap you sangat tenang? Because I have nothing to macam ada perasaan yang guilty, ada perasaan yang marah, ada perasaan yang benci, yang rasa macam diri ni dihina ke apa ke, tak rasa. Okey, tak rasa apa saja orang nak cakap, apa saja itu pendapat orang. Tak ada kena-mengena dengan kita. Okey. Apa lagi? Okey, nanti akak akan sambung lagi ke you all nak tengok akak jadi hantu sekejap? Boleh? Okey, nantikan selepas ini.